Selamat sejahtera Doktor. Sekarang saya akan membentangkan tentang takrif ayat. Menurut Jabar dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dalam kursus menguasai Bahasa Melayu Muda 2006 halaman 148. Ayat didefinisikan sebagai susunan yang mempunyai hujung dan pangkal ayat yang boleh difahami oleh pembaca atau pendengar kerana ayat merupakan kumpulan perkataan yang telah sempurna maksud. Manakala menurut Nick Safir Karim pula dalam bukunya Tata Bahasa Dewan edisi Bahasa dalam kursus menguasai Bahasa Melayu Muda 2006 halaman 150 pula, ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi dan terletak dalam susunan tata bahasa yang merangkumi erti yang sempurna. Selain itu, ayat boleh dibentuk dengan satu atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. Seterusnya, Abdullah Hassan dan Ainun Muhammad dalam bukunya Khusus Menguasai Bahasa Melayu Muda 2006 dan halaman 149 pula, beliau telah menyatakan bahawa ayat tidak semestinya dalam bentuk yang panjang lebar, tetapi ayat boleh dibentuk walaupun terdiri daripada dua perkataan sahaja, asalkan boleh difahami. Di samping itu, Asma Haji Omar dalam bukunya Nahwu Bahasa Melayu Mutakhir dalam Khusus Menguasai Bahasa Melayu Muda pada tahun 2006 halaman 149, beliau telah menyatakan bahawa ayat merupakan unit tertinggi dalam tata bahasa Melayu dan haruslah dimulai dengan tingkah laku senyap dan diakhiri dengan tingkah laku yang senyap. Oleh itu, kumpulan kami telah memberikan rumusan bahawa ayat boleh dibentuk dengan dua perkataan asalkan mempunyai makna yang sempurna. Selain itu, pengucapan ayat dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Jadi, kumpulan kami telah memilih sebuah artikel yang bertajuk Pak Ungku untuk menganalisis pola-pola ayat yang terdapat di dalamnya. Artikel Pak Ungku ini mengisahkan tentang Pak Ungku, seorang tokoh legenda yang genius, merupakan rakyat Malaysia pertama yang dilantik menjadi naib kaunselor di Universiti Malaya. Dan beliau amat gemar mengembara dan melihat alam sekitar sambil mengambil gambar, dan beliau turut menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Jepun dengan baik sekali. Terdapat 4 pola ayat iaitu frasa nama dengan frasa nama dengan frasa kerja, frasa nama dengan frasa adjektif dan frasa nama dengan frasa sendama. Yang pertama, pola ayat frasa nama dengan frasa nama. Terdapat 2 contoh ayat iaitu Pak Ungku seorang tokoh legenda yang genius. Pak Ungku merupakan frasa nama bagi subjek dan seorang tokoh legenda yang genius merupakan frasa nama bagi predikat. Contoh ayat yang kedua, Pak Ungku merupakan rakyat Malaysia pertama dilantik menjadi naib kansellor di UM. Pak Ungku merupakan frasa nama bagi subjek dan merupakan rakyat Malaysia pertama dilantik menjadi naib kansellor di UM merupakan frasa nama bagi predikat. Dan seterusnya ialah pola frasa nama dan frasa kerja. Di sini ada 5 contoh ayat bagi frasa nama dan frasa kerja. Yang pertama ialah Pak Ungku gemar mengembara dan melihat alam sekitar sambil mengambil gambar. Pak Ungku merupakan frasa nama bagi subjek, manakala gemar mengembara dan melihat alam sekitar sambil mengambil gambar merupakan frasa kerja bagi predikat. Yang kedua ialah Pak Ungku turut menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Jepun dengan baik. Pak Ungku merupakan frasa nama bagi subjek, manakala turut menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Jepun dengan baik merupakan frasa kerja bagi predikat. Yang ketiga ialah Pak Ungku mengasaskan penubuhan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, di mana Pak Ungku merupakan frasa nama bagi subjek dan mengasaskan penubuhan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad merupakan frasa kerja bagi predikat. Yang keempat ialah Pak Ungku menyertai perkhidmatan awam Johor.
Pak Ungku merupakan frasa nama bagi subjek dan menyertai Perkhidmatan Awam Johor merupakan frasa kerja bagi predikat. Yang hari sekali ialah Profesor Asma Haji Omar turut membantunya dalam merancang dan melaksanakan dasar bahasa kebangsaan di universiti tersebut. Profesor Asma Haji Omar merupakan frasa nama bagi subjek dan turut membantunya dalam merancang dan melaksanakan dasar bahasa kebangsaan di universiti tersebut merupakan frasa nama bagi predikat. Pola ayat yang ketiga ialah frasa nama dengan frasa adjektif. Yang pertama, Pak Ungku tinggi dan berbadan besar, berhidung mancung dan berkening tebal serta kulitnya putih kemerah-merahan. Pak Ungku merupakan frasa nama, manakala tinggi dan berbadan besar, berhidung mancung dan berkening tebal serta kulitnya putih kemerah-merahan merupakan frasa adjektif. Ayat yang kedua ialah beliau sangat rajin ke perpustakaan dan menghabiskan pembacaan semua buku di perpustakaan yang dikunjunginya. Beliau merupakan frasa nama, sangat rajin ke perpustakaan dan menghabiskan pembacaan semua buku di perpustakaan yang dikunjunginya merupakan frasa adjektif. Pola ayat yang terakhir ialah frasa nama dan frasa seni nama. Contoh ayat yang pertama bagi pola ini ialah Pak Ungku dilahirkan di Hampstead, London pada 28 Januari 1922. Pak Ungku merupakan frasa nama manakala dilahirkan di Hampstead, London pada 28 Januari 1992 merupakan frasa seni nama. Contoh ayat yang kedua ialah Pak Ungku dilantik menjadi pengarah pertama Dewan Bahasa dan Pustaka dari tahun 1956 hingga tahun 1957. Pak Ungku merupakan frasa nama manakala dilantik menjadi pengarah pertama Dewan Bahasa dan Pustaka dari tahun 1956 hingga tahun 1957 merupakan frasa seni nama. Seterusnya yang ketiga ialah Pak Ungku berjaya memasuki Raffles College Singapura pada tahun 1951. Pak Ungku merupakan frasa nama manakala berjaya memasuki Raffles College Singapura pada tahun 1951 merupakan frasa seni nama. Contoh ayat yang keempat ialah Pak Ungku sempat mengasaskan Institut Bahasa Tokyo di UM. Pak Ungku merupakan frasa nama manakala sempat mengasaskan Institut Bahasa Tokyo di UM merupakan frasa seni nama. Ayat yang terakhir ialah pendidikan boleh meletakkan orang Melayu ke hadapan dan keluar daripada belenggu kemiskinan. Pendidikan merupakan frasa nama boleh meletakkan orang Melayu ke hadapan dan keluar daripada belenggu kemiskinan merupakan frasa seni nama. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.